Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini dalam siri PHP MySQL kita akan tengok macam mana caranya untuk kita cipta data. Okey, sebelum ni video-video sebelum ni kita dah berjaya macam mana caranya untuk kita dapatkan data daripada database kita dan untuk kita paparkan di dalam laman sesawan kita. Dan kita juga berjaya mendapatkan data secara spesifik, iaitu dengan column yang spesifik dengan menggunakan where clause, iaitu kita nak dapatkan row yang spesifik. Ini untuk dapatkan column yang secara spesifik, dan ini pula adalah untuk mendapatkan row yang secara spesifik. Okey, kita dah boleh baca, kita dah boleh dapatkan data kita, tapi kita tak cipta lagi data kita daripada laman sesawan kita untuk kita simpankan data tersebut di dalam database ataupun pengkalan data kita. Kita nak cipta data tu dalam laman sesawan kita ni. Okey, jadi apa yang kita boleh buat ialah kat sini kita akan menggunakan insert into users, dan kat sini dia akan ada lagi satu clause yang diberi nama sebagai values. Okey, dalam values inilah semua data-data kita tu akan dimasukkan. Okey, insert into users ni, pertama kita boleh juga memberikan nama-nama column kita, nama-nama field kita tu, nama dan message. Okey, dari sini saya akan masukkan null, sebab ID kan dia primary key, jadi kita tak perlu masukkan nilai, dia akan tingkatkan nilai tu secara sendirinya sebab kita mengenakan properties auto increment kepada field ataupun column ID. Okey, null, lepas tu nama ni dia string, jadi kita kena letak single quote 2 kali. Saya akan masukkan def zaim, dan kat sini pula dia akan mengambil message, dan message ni adalah bentuk ataupun data, jenis data dia adalah string juga, jadi saya kena letakkan double quote juga, single quote tapi 2 kali. Jadi kat sini saya akan tulis saya adalah def zaim, silalah tonton dan subscribe channel YouTube saya. Okey, macam ni arahan dia panjang sikit lah sebab kita nak masukkan data. Lepas tu kita boleh querykan data tu, kita insert masuk data tu, dan saya akan buat lagi satu, iaitu arahan minta data, dan yang ni saya akan select nama dan message from users. Okey, tak apalah, kita dapatkan semua dulu data tu, nanti kita boleh dapatkan secara spesifik. Lepas tu kita akan arahan diterima. Okey, letak sini, kita akan querykan sahaja. Alright, okey, kita boleh tengok so expect parameter 1 to be MySQL li result. Arahan dihantar di line 19. Okey, kat sini saya silap, kat sini dia minta data. Okey, nampak dia masukkan 2 kali sebab tadi saya buat silap, saya refresh sebanyak 2 kali, jadi dia masukkanlah yang selebihnya tu. Okey, tapi apa point saya kat sini adalah kita dah berjaya masukkanlah data kita. Okey, kat sini saya akan matikan kat sini, saya akan komen supaya dia tak update lagi data. Okey, nampak sekarang kita dah dapatlah data kita. Saya akan echo br ni. Okey, sekarang ni kita dah boleh akses data yang kita baru cipta tadi dengan menggunakan where id equal to 3, sebab ini ID dia pertama, ini ID kedua, yang ni pula ada ID yang ketiga, jadi kita akan dapatkan yang ni sahajalah. Refresh dan kita akan dapat def zaim. Saya adalah def zaim, sila tonton dan subscribe channel YouTube saya. Okey,
itu kita nak masukkan data secara orang panggil secara fix lah kan, kita nak macam secara dinamik. Jadi kita boleh menggunakan form lah ataupun input. Kat sini saya akan padamkan dulu yang ni sebab saya tak mau dia run lagi yang ni. Okey, kat sini pun kalau kita dah masukkan ikut susunan yang betul, ikut susunan row yang betul macam ni, ID, nama, message. Jadi kita boleh buang saja yang ni. Kita boleh masukkan macam tu saja. Yang penting kita kena ikut dia punya kedudukan kolomnya ataupun kedudukan field dia, kita kena ikut yang betul. Jadi untuk null ni untuk ID, jadi untuk nama pula ni untuk kolom nama, dan untuk message ni pula adalah kolom yang terakhir ni. Okey, jadi kena ikut urutan yang betul lah. Okey, caranya untuk kita menggunakan input, kita boleh cipta input kita kat sini. Input, okey, text, dan kita kena masukkan name. Okey, kita akan gunakan properties name ni kat dalam kita punya PHP untuk kita dapatkan data daripada input ni. Jadi name ni kita akan bagi user, nama user, dan yang seterusnya kita akan bagi input juga. Kita akan bagi text juga, tapi dia akan mengambil message user. Okey, baru saya ingat, kita kena buat semua ni dalam form. Okey, kita kena buat dalam form. Okey, saya akan dapatkan kedua-dua ni dan masukkan dalam form. Kedua ni kita, okey, untuk action ni kita boleh buat logic form ni, logic untuk kita masukkan ke dalam data ni kita boleh gunakan kat sini sahaja, ataupun kita boleh buat lagi satu file. Tapi untuk contoh untuk kali ni saya akan guna untuk dalam satu file sajalah. Sebaiknya kita kena gunakan file external lah untuk form validation ni. Okey, jadi saya akan padam form ni dan saya akan masukkan button submit, dan button submit ni saya akan bagi name juga, iaitu submit button, dan kita akan buat submit sini. Okey, kita akan refresh dan kita akan dapat dua input lah, satu ni untuk nama dan satu lagi untuk message. Dan untuk ni saya akan masukkan placeholder, yang ini nama, dan placeholder yang kedua ni pula saya akan masukkan message. Okey, jadi kita tahu kat sini kita nak ambil nama dan kat sini kita nak ambil message. Okey, kenapa saya tak buat input untuk kita punya ID seperti yang saya cakap tadi? ID kita ni auto increment, jadi kita tak perlu masukkan apa-apa nilai, dia akan secara automatik memberi nilai kepada table kepada kolom ID tersebut. Jadi kat sini apa yang saya akan buat, saya akan buat if post submit button. Okey, kat sini kita kena masukkan method post form post, method post, betul lah, method post, method post. Okey, sekarang ni kita akan bagi data kita ni dalam connection post lah. Kita akan menggunakan header post, kita tak akan menggunakan header get. Kita tak akan menggunakan header get, sebab get tu adalah untuk kita mendapatkan data, manakala post pula adalah untuk kita memberikan data kita kepada server ataupun database kita ni lah. Okey, jadi apa yang saya buat ialah, kalau submit button ni dia telah ditekan, yang ini button ni kalau dia telah ditekan, ESET lah, ESET. Okey, ESET ni maksudnya kalau button submit button ni telah ditekan, dia akan jalankan event ataupun dia akan jalankan
proses yang seterusnya lah. Dan proses yang seterusnya, apa yang kita nak buat adalah kita nak dapatkan data. Pertama saya akan menggunakan variable nama saya, dan kita kena ingat semua data yang dihantar daripada form ni, cara untuk kita kendalikan data-data tersebut adalah kita menggunakan /post dan kita cuma masukkan name yang saya masukkan kat sini ni. Nampak ada name kat sini kan, ada name kat sini ni. Jadi cuma masukkan nama user ni. Jadi nama user kat sini, dan seterusnya kita message saya /post message user. ok, /post nama user ni dia akan dapatkan data daripada input yang pertama ni. Message saya ni pula dia akan menggunakan post message user, dan dia akan dapatkan data daripada input yang kedua ni. Jadi kita boleh saya takkan laksanakan apa-apa arahan lagi, jadi saya akan padamkan ni dulu, dan kita akan cuma echo dahulu nama saya, dan kat sini saya akan letak selang. Lepas tu saya akan masukkan message saya, ok. Jadi nama saya berkata. Alright, saya dah save. Jadi kita tengoklah logik kat sini apa yang akan berlaku. Jadi saya refresh. ok, kat sini nama ni saya akan masukkan nama Dev Zaim cubaan kedua. Mesej saya adalah jom belajar pengatur caraan. Jadi tengok bila saya tekan submit ni, bila saya tekan submit, nampak kat sini dia ada tulis Dev Zaim cubaan kedua berkata jom belajar pengatur caraan. ok, jadi untuk senang sikit saya bagi kat sini, saya suruh dia selang, dan setelah habis ni pun saya suruh dia selang juga. ok, kita akan resubmit balik form kita ni. Nampak Dev Zaim cubaan kedua berkata ni perkataan yang kat sini ni, berkata jom belajar pengatur caraan. Ini adalah message saya yang saya masukkan kat /post ni. Ni yang saya masukkan kat input yang kedua ni, dan dia akan dihantar dalam bentuk post punya method, dan saya akan menggunakan data tersebut untuk echo baliklah semula data tersebut dalam bentuk untuk saya paparkan dalam laman sesawang saya ni. ok, jadi kita boleh cuba lagi. Dev Zaim cubaan yang seterusnya. Apa yang saya akan cakap adalah saya akan cakap jom lawat dan belajar programming dari channel Dev Zaim. ok, anda juga boleh tekan enter ataupun boleh tekan submit. Jadi kat sini saya akan tekan enter. ok, saya tekan enter. Oh, tak boleh, saya tak tahu kenapa tak boleh, sepatutnya boleh. Saya akan tekan submit. ok, kat sini dia akan cakap Dev Zaim cubaan yang seterusnya, yang tadi saya masukkan kat nama ni, berkata yang daripada sini, dan seterusnya dia akan ambil message saya. Message saya ni dia ambil daripada /post message user, yang itu daripada input yang kedua ni yang saya tulis tadi ialah jom lawat dan belajar programming dari channel Dev Zaim. ok, sekarang ni kita dah faham, kita dah boleh dapatkan data daripada input kita. Jadi apa yang kita boleh buat dengan data tersebut adalah kita boleh insert ke dalam kita punya database ataupun ke dalam pengkalan data kita. ok, jadi kat sini apa yang anda perlu buat hanyalah masukkan anda punya variable yang anda cipta tadi. Untuk yang kolom kedua ataupun untuk field yang kedua ni, dia akan ambil nama. Jadi nama ni kita kena letak single quote juga, sebab dia adalah string. Jadi kita masukkan variable kita ni ataupun pemboleh ubah kita ni, tapi dia mesti dalam bentuk string. Jadi kita kena masukkan single quote kat luar daripada pemboleh ubah ni. ok, lepas tu untuk yang seterusnya ni kita masukkan message saya. ok, kita akan tengok data kita. ok, saya akan uncomment ni untuk kita
dapat semula melihat data kita tu. Okey, saya akan cuba kan. Okey, saya akan buang ID YID ni, dan sebelum buat ID ni saya akan masukkan di variable ni. Saya dah tutup, kita tengok dulu. Okey, saya akan dapat semua data saya lah. Macam untuk sekarang ni dia banyak kali ulang ni sebab tadi saya refresh banyak kali, jadi dia ulang lah. Okey, untuk nama ni saya akan masukkan data baru. Saya masukkan channel dev Zaim. Jom belajar programming. Jadi bila saya submit, nampak ini yang data yang terbaru yang kita masukkan, iaitu channel dev Zaim dan dengan message jom belajar programming. Okey, saya boleh masukkan lagi banyak data dev Zaim yang seterusnya, dan saya akan masukkan data ini di jana secara dinamik. Okey, jadi saya tekan submit, nampak dia masukkan lagi data kita yang tadi tu, dev Zaim yang seterusnya, dan data ini di jana secara dinamik. Okey, sekarang ni kita dah berjaya masukkan data daripada laman sesawang ataupun daripada aplikasi kita ni ke dalam database. Jadi bila saya refresh, dia akan nampak ni semua data yang kita masukkan tadi ni. Dev Zaim yang seterusnya ni baru tadi yang saya masukkan, dan ini pula adalah data ini di jana secara dinamik, iaitu message. Okey, sekarang kita dah berjaya masukkan data daripada aplikasi PHP kita ke dalam database. Okey, setakat itu saja video saya kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.